Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat lagi meneruskan kelas PDPR kita dengan mata pelajaran ibadah. Jadi insya-Allah hari ini kita akan ulang kaji pelajaran tayamum silibus untuk tahun 3 secara ringkas, sebabnya kamu pun dah belajar, jadi ustaz akan ulang kajilah secara ringkas yang mampu untuk ustaz berkongsi lah, berkongsi apa yang mudah untuk kamu menjawab soalan, insya-Allah. Jadi untuk tayamum ni, Ustaz harap setiap kali video yang Ustaz ataupun Ustazah hantar, jangan sambil lewa. Ustaz harap kamu kena tengok lah, macam semalam tajwid. Ustaz tahulah banyak yang terus buat pasal apa? Mungkin dia anggap benda tu mudah, tak apa, tajwid. Tapi banyak yang tak tengok video Ustaz pun. Semalam Ustaz tengok ada dalam 20 lebih je, dekat 30 orang macam tu je yang tengok. Mana lagi yang lain? Jadi tak ada tanggungjawab lah bila ustaz susah buat video, ustazah buat video, jadi kena tengok lah, kena bagi kerjasama, insyaAllah. Ini je yang mampu untuk dari segi memudahkan semua. Bukan ustaz saja buat macam ni, yang untuk mudah dan untuk semua boleh dapat, insyaAllah. Baik, insyaAllah kita akan pergi pada tajuk, iaitu tayamum. Tayamum, pengertian tayamum. Tengok betul-betul. Pengertian tayamum dari segi bahasa ialah tujuan. Apa yang dimaksudkan dengan tujuan? Maknanya tayamum ni satu perbuatan yang mana menggantikan wuduk. Kenapa boleh menggantikan wuduk? Kerana tidak ada air, ataupun ada sebab-sebab lain dari segi sakit, keuzuran yang tidak boleh membolehkan kita kena air, maka tayamum ni di sudut bahasanya tujuan. Nak buat tayamum ni mesti kena ada tujuan. Tujuan macam mana? Bukan saja-saja boleh buat. Jangan faham tayamum ni saja-saja nak buat. Air ada, tak boleh lah. Tu kata tayamum ni mesti kena ada sebab, ada tujuan. Jadi sudut bahasanya tayamum adalah satu perbuatan yang menggantikan wuduk. Sebab tu hukum dia harus. Hukum tayamum ni hanyalah harus ketika mana? Ketika mana tidak ada air. Itu tayamum. Jadi faham setakat tu dari segi bahasa tayamum tu apa? Tujuan. Apa makna tujuan? Tujuan ni maknanya kita nak buat sesuatu, nak melakukan tayamum, mesti kena ada sebab, mesti ada tujuan. Mesti ada alasan dia. Kerana apa? Tayamum ni bukan boleh buat saja. Tak ada air, boleh. Air dah tak ada langsung, boleh. Boleh kita tayamum. Macam keadaan-keadaan darurat yang boleh mengakibatkan kita sukar untuk mendapat air, ataupun sakit, ataupun apa-apalah, kita tak boleh kena air kita punya anggota-anggota wuduk, maka dibenarkan untuk kita bertayamum. Kita tengok pula makna dari segi istilah. Dari segi istilah tu, dari segi istilah. Okey, apa makna dari segi istilah? Menyapukan debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan cara yang tertentu. Menyapu, bukan membasuh. Kita tayamum ni disebut menyapukan. Jadi tayamum ni tahulah macam mana kaedah dia. Kena sapu. Bukan boleh hembus, bukan boleh sembuh, bukan boleh baling debu, tak boleh. Dia mesti sapu. Kaedah bertayamum mestilah menyapu. Jadi kamu pun kalau kena amali solat nanti pun kena ada tunjuk cara bagaimana kita nak bertayamum. Jadi kaedah tayamum ini adalah menggantikan wuduk, tapi tidaklah seperti wuduk. Jangan salah faham. Kita kata ustaz dia ganti wuduk tapi dia sama juga macam wuduk. Tak ada. Dia hanyalah menggantikan wuduk, dia tidak sama seperti wuduk. Jangan salah faham. Dia punya kelebihan dia pun tidak seperti mana wuduk. Tu kena faham tu. Wuduk ada kelebihan dia, tayamum ada cara dia. Itu ada, kita kena pergi ke tajuk 151 lah. Ini saya akan terangkan lah. Baik, yang seterusnya, menyampaikan atau menyapukan
debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan dengan syarat yang tertentu. Sama jugalah dengan satu yang kedua. Tu dari segi istilah ataupun dari segi syarak lah. Dari segi istilah, dari segi ataupun dari segi syarak ialah menyapukan debu tanah ataupun menyapukan debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan. Anggota tayamum hanya dua sahaja. Muka dan tangan. Jangan duk buat lebih pula. Ustaz, saya nak buat sampai kaki, tak boleh. Tayamum anggota dia dua sahaja. Ada keluar soalan berapakah anggota tayamum? Ada yang jawab sampai 6. Ustaz pun tak tahu dia sapu sampai ke mana. Tayamum ni dua je. Anggota dia muka dan tangan. Yang mana boleh jawab 3 sampai ke 4. Itu bukan tayamum dah tu. Tu mandi dengan debu dah. Jadi kena betul kan. Kena faham. Wuduk macam mana, tayamum macam mana. Dan ini dah darjah 6 dah. Takkan darjah 6 tak nak beza lagi. Ada yang tak nak beza lagi. Macam mana belajar? Ini tu kata, bila ustaz ulang gaji ni kena dengar lah. Kena tengok betul-betul. Baik, yang kedua. Tayamum dilakukan bagi menggantikan wuduk. Nampak ni? Ustaz sebut tadi. Yang ustaz sebut tadi ada kat sini. Nampak? Tayamum ni tujuan dia hanya menggantikan wuduk. Menggantikan. Ganti ni bukan selama-lamanya lah. Ganti, benda-benda ganti ni bukan selama-lamanya. Main bola. Contohlah, Ustaz bagi contoh mudah lah. Main bola, dia ganti je lah nama pemain simpanan. Nak naik hak betul tu lain lah. Hak pemain betul tu ialah ni. Bak ganti ni sementara sahaja. Ketika tak ada air. Kalau dah ada air, hukum dia tak ada. Jadi tak ada hukum dia terus menggantikan wuduk ataupun mandi wajib. Sama juga. Sama juga. Kalau mandi wajib pun sama. Kalaulah tak ada air, maka hendaklah dia bertayamum. Jangan salah faham lah. Ustaz mandi, Ustaz. Maknanya mandi wajib mandi dengan debu ke? Jangan salah faham. Mandi wajib tu ialah gantikan dengan tayamum. Tayamum dulu. Sementara kita belum ada air, maka dibenarkan untuk bertayamum. Jadi bila mana ada air yang nak kena mandi wajib tu, wajib terus mandi. Terus mandi kalau dah ada air lah. Kalau tak ada air, kena buat dengan tayamum. Sementara kita nak melakukan ibadah solat dan lain-lain lah. Tu kalau tak ada air lah, dia tak boleh. Dia tak boleh saja-saja. Ustaz, saya sesaja nak tayamum. Malas nak kena air. Tak boleh lah. Sebab apa? Konsep tayamum ni hanya ganti. Ustaz ulang balik Konsep tayamum ni, perkara apa, ibadah tayamum ini, perbuatan tayamum ini hanyalah kepada ganti sahaja. Dia bukan satu ibadah yang semestinya buat. Baik, ia adalah rukhsah. Nampak tu, rukhsah. Apa makna rukhsah? Ni selalu ada istilah dalam soalan. Dia selalu keluar rukhsah. Rukhsah makna apa? Kelonggaran. Apa makna rukhsah? Kelonggaran. Ataupun keringanan yang diberikan oleh syarak kepada manusia. Jadi apa? Tayamum ini adalah satu kelonggaran. Kelonggaran kepada apa? Kepada golongan yang kemungkinan ada masalah dari segi tempat dia, air tak ada, ataupun ada masalah dari segi dia sakit, tidak membolehkan dia untuk mengenakan air pada badannya, pada anggota-anggota tayamum. Jadi itu dibenarkan. Yang syaratnya mestilah keringanan itu yang diberikan oleh syarak. Syarak ni segi-segi hukum lah. Dia tak boleh saja-saja. Ustaz, tayamum saja-saja tak ada. Jangan nak memandai. Kata, Ustaz, saya saja-saja je nak tayamum. Betul nak semayang? Tak boleh. Tu kena faham lah. Baik, tengok rukun tayamum yang ketiga. Kita tengok pelajaran yang ketiga, iaitu rukun tayamum. Apa dia rukun tayamum? Rukun tayamum yang pertama ialah lafaz niat. Kita baca sama-sama. Nawaitu tayammuma listibahatis salah lillahi ta'ala. Ustaz ulang. Nawaitu tayammuma listibahatis salah lillahi ta'ala. Ustaz ulang sekali lagi. Nawaitu tayammuma listibahatis salah lillahi ta'ala. Maksud dia apa? Sahaja aku tayamum untuk membolehkan aku menunaikan salat. Nampak maksud dia? Sahaja aku bertayamum untuk membolehkan. Nampak tu? Untuk membolehkan aku menunaikan solat kerana Allah Ta'ala. Jadi tayamum ni untuk apa? Membolehkan kita solat. Bukan saja-saja. Tayamum ni sebab apa? Untuk solat. Ini saya dah sentuh. Bab beza wuduk dengan tayamum. Wuduk, kita boleh guna wuduk tu daripada subuh. Kalau kita boleh tahan zuhur, kita boleh tahan. Sambung asar, boleh tahan. Maghrib sampai isyak, kalau kita boleh tahan, kita boleh guna satu wuduk untuk 5 waktu.
Kalau boleh tahan lah, tanpa batal lah. Tapi kalau batal kena ambil lah. Tapi kalau kita mampu untuk tahan, boleh. Tapi tayamum tak boleh. Tayamum beza dengan wuduk. Tayamum setiap kali kamu nak sembahyang, mesti kamu kena bertayamum semula. Contohlah kamu sembahyang subuh, tayamum. Masuk pada zuhur, tak ada air lagi. Nak pergi sembahyang zuhur, kena tayamum semula. Walaupun kata ustaz, saya tak batal lagi, kena tayamum semula. Sebab tu beza tayamum dengan wuduk. Wuduk dia boleh kekal berapa waktu pun tak apa kalau kamu tak batal. Tapi tayamum batal ataupun tidak, dia hanya boleh digunakan pada setiap kali satu waktu sahaja. Tu beza antara wuduk dan tayamum. Faham tak? Syarat faham lah ni. Terang betul-betul dah ni. Tentang tayamum. Ya? Kalau keluar soalan tentang hukum. Bolehkah kita menggunakan tayamum itu berulang-ulang kali dan dalam solat? Tak boleh. Dia hanya boleh menggunakan satu waktu tu satu sahaja dengan tayamum. Hukum dia tak boleh kita ulang 2-3 kali. Tayamum kita nak semayang fardu lain. Subuh, lepas tu zuhur boleh tahan semayang zuhur pula dengan tayamum yang sama. Tak boleh. Hukum dia mesti kena ambil tayamum yang lain. Itu hukum. Baik, yang kedua, menyapu debu tanah ke muka. Ya, menyapu debu tanah ke muka. Yang ketiga, menyapu debu tanah pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Sama juga macam wuduk sampai ke siku. Kalau lebih ustaz, sunat. Dah ikutnya setakat siku sahaja. Ya, itu saja. Setakat itu saja debu. Sapu. Ya, kemudian yang terakhirnya tertib. Jadi rukun tayamum ni ada 4 saja. Ustaz ulang. Yang pertama niat. Nawaitu tayammum listibahatus solah. Ta'ala. Yang kedua menyapu debu tanah ke muka. Ke muka, kawasan muka. Ni muka lah ni. Ni kawasan muka lah ni. Ni muka. Muka ni semua muka. Kemudian menyapu debu tanah pada kedua belah tangan. Tangan hingga ke siku. Dan yang terakhirnya ialah tertib. Jadi itulah di antara penerangan Ustaz tentang tajuk tayamum. Ini Ustaz hanya terang dari segi pengertian dan juga anggota-anggota tayamum dan juga dari segi rukun lah. Ustaz tak masuklah pada tajuk yang bawah tu. Sunat tayamum dia banyak ya. Perkara sunat tayamum ni kadang-kadang dia benda yang sama seperti mana macam wuduk. Perkara sunat wuduk kadang-kadang sama juga macam perkara sunat dalam bertayamum. Cuma ada tambah sikit lah yang lain. Mendahulukan yang kanan dengan yang kiri. Sama juga macam wuduk. Baca bismillah, berdoa. Itu di antara perkara-perkara sunat. Cuma Ustaz nak tekankan sini, rukun tayamum ada 4. Dan makna tayamum. Pengertian tayamum. Dan fungsi tayamum. Apa dia fungsi tayamum? Fungsi tayamum, saya nak tekankan sini, fungsi tayamum ialah menggantikan wuduk ataupun mandi wajib. Fungsi dia. Satunya kita boleh sebut dia menggantikan wuduk. Kenapa? Itu adalah rukhsah dalam keringanan untuk orang yang ada masalah dari segi syarak yang membenarkan dia untuk bertayamum. Satu lagi kenapa? Menggantikan wuduk untuk melakukan ibadah. Menggantikan wuduk untuk melakukan ibadah. Kalau kata kamu tak tayamum juga, macam mana nak sembahyang? Sedangkan air tak ada. Jadi tayamum tu adalah untuk menggantikan. Jadi tolonglah, tolong bagi perhatian dia video ni. Tengoklah bagi habis. Jangan sekerat dia turun nak jawab soalan. Jadi cukuplah sekadar tu penerangan daripada Ustaz yang baik, yang sempurna, yang datang daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan Ustaz sendiri. Ustaz harap penerangan Ustaz tu dapatlah kamu manfaatkan untuk memudahkan kamu menjawab latihan yang akan Ustaz maklumkan kemudian. Dengar dulu video sampai, insya-Allah Ustaz akan maklum kemudian tugasan untuk hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.